Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini kita akan bercakap tentang undi tidak percaya terhadap Anwar Ibrahim. Saya nak ringkaskan saja terlebih dahulu. Satu-satunya cara untuk menumbangkan Anwar Ibrahim, untuk mahu supaya Anwar Ibrahim lepas jawatan, bukan melalui air liur, bukan melalui sidang media seperti yang dibuat oleh Mahathir sebentar tadi, yaitu membuat sidang media menuntut Anwar Ibrahim letak jawatan serta-merta. Anwar tidak akan buat itu. Dia bukan macam Mahathir. Mahathir buat langkah silap apabila dia letak jawatan Perdana Menteri dulu. Dia sanggup letak jawatan daripada menyerahkan jawatan Perdana Menteri itu kepada Anwar Ibrahim. Masih ingat langkah Sheraton? Masih kan? Okey. Jadi Anwar Ibrahim tidak akan melayan sama sekali apa yang dikehendaki oleh Mahathir. Pastinya Anwar Ibrahim tidak akan tunduk terhadap yang namanya ATOK itu. Tak mungkin Anwar Ibrahim akan tunduk dengan permintaan Mahathir. Dan permintaan orang berduyun-duyun yang buat himpunan sini sana meminta Anwar Ibrahim turun juga sebenarnya satu retorik, satu spekulasi, hanya satu tunggangan. Bagi mereka yang faham, tak payahlah kamu ikut. Anda ikut dengan himpunan itu pun Anwar Ibrahim tetap Perdana Menteri. Kerana hanya satu cara Anwar Ibrahim untuk turun daripada jawatan itu melalui undi tidak percaya. Jadi, Anwar Ibrahim sudah cabar. Buat undi tidak percaya di parlimen kalau betul Perikatan Nasional dipilih oleh rakyat. Nah, malulah Perikatan Nasional kan hanya berani buat himpunan, tapi di parlimen mereka tahu mereka tidak punya peluang sama sekali. Jadi, buat apa nak sertai perkara itu? Anwar cabar undi tak percaya, PN malu besar. Itu ujian yang besar untuk Perikatan Nasional khususnya Muhyiddin. Sebelum itu, saya nak perkenalkan kepada anda, ini terapi imun transfer factor for life. Terapi imun ini meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit kerana daya imun badan kita yang lemah. Kita tak sembuh-sembuh daripada penyakit kerana imun badan kita yang tak kuat dan bodoh. Imun badan yang bodoh dan jadi ganas akan menyerang kita sendiri. Tetapi dengan fungsi transfer factor for life ini, kita boleh jadi kuat. Kita boleh melawan penyakit daripada dalam kerana imun badan kita yang meningkat. Dan transfer factor for life juga mendidik imun badan kita menjadi bijaksana. Itulah kehebatan transfer factor for life terapi imun ini. Jadi, kalau nak mendapatkannya, sila hubungi nombor telefon yang tertera dengan WhatsApp. Dan saudara, kalau ini kali kedua anda menonton video ini, bermaksud Tuhan sudah buka jalan untuk anda menemui jalan penyelesaian terhadap masalah kesehatan anda. Jangan abaikannya, dapatkan khidmat nasihat yang segera. Saudara, Anwar cabar undi tidak percaya secara terbuka. Perikatan Nasional yang galak menyalak kini terdiam 1000 bahasa. Siapa sebenarnya takut hilang sokongan? Hari ini kita bongkar bagaimana Anwar mendedahkan kelemahan pembangkang depan-depan. Perikatan Nasional sejak awal sibuk ulang naratif kononnya Anwar hilang majoriti. Isu harga barang, subsidi dan sentimen kaum dimainkan tiap minggu. Tapi bila Anwar cabar bawa undi tidak percaya di parlimen, semua diam. Anwar buka pentas, Perikatan Nasional lari pantas. Dalam sidang parlimen, Anwar dengan berani menyatakan, jika benar saya tak ada sokongan, silakan bawa usul undi tidak percaya. Ini bukan kali pertama. Dari hari pertama Anwar Ibrahim sudah jadi Perdana Menteri, Anwar cabar pembangkang untuk membuktikan majoriti. Tapi Perikatan Nasional hanya berkokok di luar parlimen. Mengokok di luar parlimen, di TikTok dan sebagainya. Kenapa Perikatan Nasional takut undi tak percaya? Sebab Perikatan Nasional tak cukup angka, tak cukup jumlah. Zahid dan UMNO masih dalam kerajaan. GPS dan GRS committed. Kalau betul mereka ada nombor, kenapa tunggu? Kenapa tak serah usul?
Hakikatnya naratif Anwar goyang hanyalah satu serangan psikologi murahan untuk kelirukan rakyat. Permainan lama, strategi kuno. Ini skrip lama Perikatan Nasional, mencipta persepsi untuk cipta tekanan. Dulu, masa langkah Sheraton, mereka guna jalan belakang. Sekarang, Anwar kata, nak lawan ikut saluran rasmi, undi tidak percaya. Tapi, bila dicabar ikut saluran sah, mereka terus senyap. Kekuatan Anwar, legitimasi rakyat dan parlimen. Anwar bawa reformasi, subsidi bersasar, kawal ketirisan, tarik pelabur besar. Lebih 90% kehadiran antarabangsa, hormat Malaysia semula. Rakyat mula nampak hasil, walaupun belum sempurna. Perikatan Nasional hanya tahu ganggu dan fitnah. Anwar sedang bina negara. Perikatan Nasional kini mula panas punggung. Lepas cabaran Anwar, akaun TikTok dan Facebook Perikatan Nasional mula senyap. Tak ada satupun pemimpin utama membawa usul undi tidak percaya. Bila diasak wartawan, mereka jawab mudah, tunggu masa yang sesuai. Tapi sebelum itu mereka kata sudah cukup jumlah. Hadi kata cukup jumlah, tinggal tunggu saja naik pentas. Tapi sampai sekarang, apa yang mereka kata? Tunggu lagi, bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan Agustus, September, November, Desember. Sampai bulan 13, 14, 15, 16, sampai sekarang. Tak tumbang-tumbang, tak cukup juga jumlah. Jadi bila agak-agaknya jumlah, Papa Gomo dah penat dah, dia janji. Sebelum raya lah itulah inilah, selepas inilah, selepas itulah, selepas inilah. Tapi tak jadi-jadi juga. Papa Gomo hanya berbohong. Saudara-saudara sekalian, tunggu masa sesuai, kata Perikatan Nasional. Hakikatnya mereka tahu kalau undi mereka akan tewas dan malu besar. Anwar menang strategi. Perikatan Nasional hilang arah. Anwar bukan hanya menang dari segi angka, tapi menang naratif. Beliau bukan bertahan tapi menyerang dengan fakta dan integriti. Ini membuat pembangkang semakin hilang arah dan relevan. Rakyat bukan bodoh. Kita tengok siapa yang buat kerja, siapa buat drama. Bila Anwar cabar, Perikatan Nasional terdiam pula. Ini bukan soal politik semata-mata. Ini, saudara, ini ialah soal siapa benar-benar mahu jaga negara. Dan hari ini jawapannya makin jelas. Jadi sekarang Anda tentukan, nak percaya siapa? Undi tidak percaya pasti akan memalukan Perikatan Nasional. Sekian dulu, kita jumpa lagi. Tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kali ini saya akan ulas kepada Anda. Tapi sebelum itu, janji dulu share video ini kepada semua orang supaya orang tahu siapa sebenarnya yang paling gagal sebagai Perdana Menteri di Malaysia yang kita bandingkan antara Anwar Ibrahim menentang Mahathir, menentang Najib atau menentang Muhyiddin. Jadi, 1 lawan 3. Anwar menentang Mahathir, Najib dan Muhyiddin. Siapa Perdana Menteri yang gagal? Wah! Tapi sebelum itu, Anda tolong tulis dalam ruangan komen siapa pada pendapat Anda. Dahulukan dulu, Anda duluan dulu. Siapa yang lebih gagal Perdana Menteri? Anwar Ibrahim yang baru 2 tahun setengah, atau Mahathir yang 22 tahun campur 22 bulan, atau Najib yang kini berada dalam penjara, atau Muhyiddin yang kini ada kes mahkamah. Jadi mari kita lihat. Siapa pada pendapat Anda yang paling gagal sekali? Baiklah saudara-saudara sekalian. Siapa paling gagal jadi Perdana Menteri? Mahathir, Najib, Muhyiddin atau Anwar Ibrahim? Rakyat kena tahu fakta. Jangan termakan fitnah. Fakta lebih penting daripada fitnah. Bukan ikut emosi. Hari ini kita bongkar siapa sebenarnya Perdana Menteri paling gagal dan kenapa Anwar masih pilihan terbaik untuk Malaysia. Oke, jadi tolong tulis dalam ruangan komen. Tapi sebelum itu,
Saya nak perkenalkan dulu, ini adalah punca kesihatan kita. Transfer Factor for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Ini meningkatkan daya imun badan kita. Tapi secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit karena imun badan kita yang lemah. Apabila imun badan kita jadi bodoh, kita juga tidak akan sembuh dari sebarang jenis penyakit. Apabila imun badan kita menjadi gila, dia juga menyerang kita sendiri. Tapi dengan adanya Transfer Factor for Life ini, ia mendidik, menguatkan dan merangsang imun badan kita bertindak dengan tepat, mengenal pasti musuh yang perlu dikalahkan dan mengenal pasti rakan yang ada dalam tubuh badan kita. Dengan peningkatan daya imun badan kita secara ringkasnya, kita boleh sembuh daripada sebarang jenis penyakit. Dan ini ialah produk yang diiktiraf oleh seluruh doktor di seluruh dunia dan di Malaysia, juga lulus KKM dan ada sijil halal. Kalau ini kali kedua Anda menonton video ini dengan produk ini, mungkin Tuhan sudah membuka jalan untuk Anda mendapatkan kehidupan kesihatan impian Anda melalui Transfer Factor for Life ini. Jangan tangguh-tangguh hubungi nombor yang tertera. Baiklah saudara-saudara sekalian. Mahathir, legenda, lama tapi gagal baharu. Mahathir jadi Perdana Menteri selama 22 tahun dan comeback semula pada usia 93 tahun. Tapi ironinya yang terbesar, 2 kali jadi Perdana Menteri, 2 kali tumbangkan kerajaan sendiri. Dia tinggalkan negara dengan kronisme, monopoli korporat dan paling parah, perpecahan kaum yang makin parah menurut netizen. Rakyat undi PH pada tahun 2018, Mahathir khianat. PH tumbang sebab Mahathir letak jawatan secara mengejut dan memberi laluan kepada pengkhianat langkah Sheraton. Dia bukannya reformis, dia perosak legasi reformis. Kedua, Najib Razak, transformasi ke penjara. Najib ada gaya, ada strategi ekonomi. Tapi apa gunanya semua itu kalau korupsi bermaharajalela? Skandal 1MDB dengan 42 bilion ringgit membuat Malaysia terkenal di seluruh dunia. Satu dunia kenal tentang skandal 1MDB ini. Bukan sebab kejayaan, tapi aib negara. Kata hakim yang menghakimi Najib, dia kata Najib memalukan negara. Najib belanja mewah dengan beg Hermes, jam mahal, kehidupan luar biasa. Semua atas nama rakyat. Akhirnya penjara jadi destinasi. Kalau ini bukan destinasi kegagalan, apalagi namanya? Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri tanpa mandat, pandemik yang gagal. Sangat tepat untuk kita menggelar Muhyiddin Yassin Perdana Menteri tanpa mandat bukan sekadar Perdana Menteri langkah Sheraton, Perdana Menteri pintu belakang. Hasil langkah Sheraton. Dia tidak dipilih oleh rakyat, tapi Muhyiddin naik dengan pengkhianatan daripada parti PKR sendiri. Zaman dia rakyat sengsara. Ini kali pertama rakyat mengangkat bendera putih di negara sendiri. Belum ada perang. Tidak ada perang. Tidak ada yang dibom, tapi rakyat angkat bendera putih. Jadi, saudara-saudara sekalian, negara jadi waktu itu sengsara. Rakyat sengsara, PKP kelang kabut, bantuan lambat, moratorium tak menyeluruh dan ekonomi parah. Lebih teruk lagi ialah apa yang dipanggil ucapan PDF. Muhyiddin takut berhadapan dengan media pada waktu itu. Projek Jana Wibawa 700 juta ringgit kini dalam siasatan SPRM, termasuklah Muhyiddin disiasat dan menantu Muhyiddin kini entah kemana. Muhyiddin juga gagal kawan parlimen, berkali-kali dia gantung sidang, takut dicabar, takut cabaran. Semua orang tanya, apa legasi Muhyiddin? Jawapannya, politik kacau bilau dan kegagalan kawal krisis. Anwar Ibrahim, Perdana Menteri paling diuji tapi masih berdiri. Ini paling tepat sekali. 25 tahun Anwar Ibrahim
tidak berganjak langsung dengan prinsip beliau. Sudah beberapa kali ditawarkan jadi Perdana Menteri melalui langkah yang tak betul. Anwar Ibrahim tak mahu seperti itu. Dia percaya melalui undi dan mandat rakyat. Hari ini, Anwar Ibrahim berdiri sebagai Perdana Menteri dengan mandat rakyat. Walaupun pernah diramal oleh Mahathir, tak akan jadi Perdana Menteri. Tapi di usia Mahathir 100 tahun, dia sempat menyaksikan betapa gahnya Anwar Ibrahim bukan sekadar di Malaysia, tetapi di seluruh dunia. Berapa ramai pemimpin boleh survive? Penjara, fitnah, dipenjara semula, difitnah semula, berulang kali dipenjara dan difitnah. Dan akhirnya jadi Perdana Menteri. Anwar bukan naik dengan kroni, bukan naik dengan pengkhianatan. Dia dipilih oleh rakyat. Ekonomi kini makin stabil, ringgit mengukuh, pelaburan masuk, Tesla, Amazon, Google, semua datang ke Malaysia. Anwar Ibrahim buat reformasi institusi dengan SPRM, kehakiman dan pemisahan kuasa mula diperkuat. Tapi orang marah sebab subsidi dikaji semula. Tapi Anwar tak mahu popular, dia mahu bertanggungjawab. Satu-satunya Perdana Menteri yang tak ada kes rasuah, tak ada skandal peribadi, tak ada kroni kayangan. Kenapa mereka semua takut Anwar? Sebab Anwar tak boleh dibeli, Anwar tak boleh dikongkong, Anwar tak tunduk kepada sesiapa. Sebab Anwar sedang potong punca kekayaan mereka juga. Tiada lagi projek direct negotiation, tender kroni, jawatan syarikat GLC untuk anak bini. Itulah sebab kenapa Mahathir serang, Muhyiddin fitnah, Najib guna cyber trooper. Tapi rakyat tahu, musuh kepada perasuah ialah pemimpin yang bersih. Jadi kesimpulannya, siapa yang gagal, siapa harapan. Mahathir gagal kendalikan mandat rakyat. Najib gagal pertahankan amanah, tenggelam dalam rasuah. Muhyiddin pula gagal urus negara, gagal kawal parlimen. Tapi Anwar diuji 25 tahun, masih berdiri, masih berprinsip, masih berjuang. Kalau kamu mahu negara bersih, pemimpin yang reformasi dan masa depan yang stabil, kamu tahu siapa yang harus kamu sokong. Bukan mereka yang bawa skandal buat khianat, bukan yang khianat, tapi yang diuji dan tetap berjuang. Anwar bukan sempurna, tapi dialah harapan terakhir untuk Malaysia yang baru. Saudara, siapa paling gagal? Anwar lawan Mahathir, Najib dan Muhyiddin. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.